JSB ni hanyalah perkara yang muncul di permukaan. Kita perlu tahu apakah masalah yang mengakar. Kalau katakan masalah yang sebenar yang mengakar itu tidak diberikan ubat, tidak diperbaiki, dia akan ada JSB yang kedua, JSB yang ketiga dengan watak, dengan nama, dengan modus operandi yang berbeza tapi hampir sama. Kes global iklan seram berhad menjadi perbualan hangat di kalangan rakyat Malaysia kebelakangan ini, dan ramai yang terbahagi dua. Ada yang mempercayai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terutamanya berkaitan dengan ajaran sesat dan juga kezaliman ke atas pekerja dan kanak-kanak. Ada juga yang terbahagi yang mengatakan bahawa ini merupakan satu strategi tersusun untuk meruntuhkan syarikat paling besar dalam menjayakan ekonomi Islam. Jadi hari ini podcast Jangan Pajak Otak bersama-sama dengan Dr. Abu Hafiz Salihuddin, merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Konti GPO. Terima kasih juga kerana memberikan jemputan. Doktor ni tengah famous ni di X dan juga di TikTok dan juga di YouTube. Saya tengok sangat aktif membicarakan isu-isu berkaitan dengan ajaran sesat, terutamanya kes GISB ni. Dan sebelum kita mulakan lebih lanjut tentang GISB, mungkin kita boleh beritahu juga kepada doktor, kita ada 3 segmen hari ini, iaitu segmen pertama kita kupas isu, keduanya segmen kedua segmen hadam, dan seterusnya kita ada segmen ketiga segmen cadang. Jadi untuk segmen pertama mungkin kita boleh roll montage untuk segmen kupas. Baik doktor, untuk segmen pertama ni kalau kita boleh buat latar belakang lah doktor sebagai pensyarah kanan di UIA, bagaimana tiba-tiba terlibat dalam kes GISB ni sebenarnya? Kita nak tahu cerita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nak katakan bahawa bukanlah saya menjadi pencetus utama ataupun penggerak utama kepada hal ini menjadi perbincangan awam. Jujur untuk kita katakan bahawa ia dilakukan solely by satu badan pengkaji. Dan badan pengkaji itu adalah satu badan pengkaji yang digajikan, yang berada di bawah satu majlis agama Islam di sebuah negeri. Saya tak perlu untuk sebutkan. Tapi orang boleh agak lah. Orang boleh agak lah. Dan apabila pasukan kajian itu telah buat kajian tersebut bertahun-tahun. Dia bukan setahun, dia bukan 2 tahun, lebih daripada 3 ataupun 4 tahun. Maka apabila mereka telah buat dapatan dan kajian mereka, mereka mempunyai semua bahan-bahan bukti yang first hand. Kerana ia datang daripada bekas ahli yang melarikan diri daripada GISB. Dan mereka ini lari disebabkan kezaliman. Dan sebahagian besar di kalangan mereka, saya difahamkan oleh pasukan kajian ini, mereka itu bukan kerana menganggap aliran ataupun GISB ini sesat agama, tak. Kerana selepas mereka larikan diri pun, mereka masih mempunyai kepercayaan seperti mana apa yang ada dalam GISB. Mereka lari disebabkan isu berkaitan dengan tidak dibayar gaji, terpaksa untuk dipisahkan dengan anak-anak, disusun untuk kehidupan bersama suami isteri, dan banyak perkara-perkara yang lain. Mereka tidak sedar pun ada ajaran sesat. Tapi isu-isu lain yang berkesampingan, kemanusiaan, isu-isu kezaliman, perhambaan itu yang muncul. Maka daripada itu kita akan tahu bahawa mereka telah pun dapat semua bahan-bahan itu. Mereka telah pergi kepada negeri mereka sendiri, dan mereka seakan-akan tidak dialu-alukan dan diarahkan oleh beberapa pihak yang berkuasa di situ untuk pergi ke negeri-negeri lain dahulu. Okey, anda akan saudari Liana akan tengok betapa berat dan besarnya isu ini. Ia bukan isu yang kecil. Kemudian mereka telah pergi kepada 14 negeri yang kita ada di Malaysia. 12 negeri mereka telah pergi. Tidak ada satu negeri sebelum sampai ke Perlis, tidak ada satu pun negeri yang memberikan keseriusan dalam untuk menanggapi dan bergerak mendedahkan kesesatan dan kejahatan mereka ini. Sehinggalah pasukan ini cuba untuk reach Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli di Kuala Lumpur, dan mereka membentangkan
dan Prof. Dr. Rozaimi memutuskan untuk dibawa kepada Sahibus Samahah Mufti Perlis ketika itu. Dan ianya telah dibentangkan dan termasuk dibentangkan di hadapan Majlis Fatwa Negeri Perlis. Yang ada duduk ketika itu ahli Majlis Fatwa, ada yang daripada duduk dalam keadaan baik berdiri terkejut dan nak tengok sendiri apa pembentangan bukti-bukti tersebut. Ia berlaku pada hari Khamis. Saya lupa lama, beberapa bulan yang lalu, dan selalunya memang hari Khamis malam Sahibus Samahah Mufti Perlis dia akan ada kuliah maghrib di Masjid Alwi. Beliau lontarkan kali pertama di situ tanpa menyebutkan nama, dan ia menjadi kecoh. Dan saya ingat Sahibus Samahah Mufti Perlis juga dalam banyak sesi telah pun menjelaskan hal yang sama. Setelah daripada beliau menyebutkan dalam kuliah itu, beliau dihubungi oleh Tan Sri IGP dengan menjelaskan bahawa beliau juga telah menerima lebih awal. Dan beliau akan sedang menggerakkan pasukan untuk membuat penelitian, dan sehinggalah kepada apa yang kita lihat, penangkapan, serbuan penangkapan yang berakhir dengan beberapa pendakwaan yang berlaku. Baik, apabila dia dibawa ketika itu dan beberapa ketika setelah berlaku, saya menghadiri satu majlis program di Perlis, dan hal itu disuarakan dan dijelaskan sendiri oleh Sahibus Samahah kepada saya. Jadi saya lihat okeylah, mungkin dah terkawal dan sebagainya. Dan saya balik ke Kuala Lumpur dan hal itu menjadi lebih panas. Namun respon daripada berbagai pihak, khususnya agensi-agensi agama di Putrajaya, amat mendukacitakan. Saya terus menghubungi pasukan kajian itu, dan beliau dan mereka menyatakan bahawa mereka telah membentangkan di Putrajaya. Namun dalam beberapa keadaan ianya tidak dia ditinggal ke dalam majlis, dalam mesyuarat, dan kemudian tak habis ada pihak yang bangun dan meninggalkan, dan termasuk dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia melalui pasukan penyelidikan di cawangan akidah mereka juga beberapa kali selepas daripada itu pun tidak memberikan satu respon yang baik. Mereka faham, mereka kata kalau kita nak ambil itu perlulah daripada orang yang berada di dalam itu. Kalau yang larikan diri, mereka menggunakan dalil syahidun min ahliha, dalam seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, mestilah orang itu adalah saksi yang hidup yang berada di situ. Sudah tentu kalau kita nak ambil yang saksi yang ada di situ, dah tentu mereka sangat tidak akan membuka pekong di situ. Maka setelah saya mendengar kedua-dua belah pihak yang ada di Putrajaya dan pihak pengkaji, saya tengok bahawa perkara itu mendukacitakan, dan isu ini adalah isu berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan nyawa. Dia bukan isu yang kecil. Dan saya menulis di Facebook saya, dan hal itu telah menjadi viral. Saya dihubungi oleh Menteri Agama dan beberapa pihak yang lain, dan menyebabkan ketika itu mulalah pergerakan hal tersebut. Sehinggalah akhir sekali saya melihat, walaupun saya tak menyebutkan agensi mana, tetapi tetap tidak bergerak. Menyebabkan saya menulis secara lugas dan juga tegas bahawa reformasi perlu berlaku dalam tubuh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan itu yang menyebabkan berbagai pihak sehinggakan kita tahu menjadi polemik dalam beberapa minggu. Dan bahkan saya ingin katakan bahawa saya setelah hari itu ada beberapa singgakan podcast bersama dengan saya bersama Mufti dan juga Dr. Mak Razaimi. Ketika itu pun saya menekankan lagi sekali. Saya dalam satu majlis beberapa hari selepas daripada itu dijumpai oleh seorang ketua pengarah agensi yang saya ketika itu makan elok saja didatangi oleh beliau, dan beliau mungkin bertanya, tapi soalan-soalan itu memprovokasi diri saya terhadap apa yang saya dedahkan. Sehingga kan dia kata, apa lagi jabatan yang nak ingin dikritik. Saya kata, selama mana jabatan itu ada perkara yang perlu untuk diperbaiki, kita akan kritik. Ini bukannya sakral ataupun begitu suci sehingga tak boleh untuk tidak ditegur. Dan ketika beliau menyatakan begitu, sehinggalah saya ingat lagi hari Sabtu saya menghadiri satu seminar, dan beliau hadir juga, ketua agensi tersebut. Dan beberapa ketika keluarlah titah Keduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan itu memperkukuhkan kritikan saya sebelum daripada itu. Bahkan kalau kita lihat dalam titah itu, saya bawa titah baginda. Titah itu cukup dahsyat. Bukan saja jelas, keras,
ia menjadi satu perkara yang berbeza daripada amalan istana bila baginda sendiri yang menandatangani titah tersebut selalunya akan melalui wakil baginda, wakil tuanku sultan dia di istana, dengan menyebutkan beta melahirkan rasa duka cita, dan kemudian beta berasa kesal dan kecewa kerana perkara ini telah berlanjutan. Kelewatan menangani perkara ini menunjukkan kelemahan daripada aspek pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Ini dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan di hujung itu baginda juga menyatakan, akhir kata beta ingin memberikan peringatan sekali lagi kepada semua pihak, khususnya pihak berkuasa agama, untuk memandang serius mengenai isu-isu berkaitan dengan tindak tanduk GISB. Dan di penghujung itu baginda bertitah, beta tidak mahu kita hanya diumpamakan sebagai tin kosong, yakni hanya pandai bercakap tapi tiada hasilnya. Jadi pandangan doktor ya, kenapa tindakan langsung tidak diambil? Saya ada baca juga kes ini dilaporkan sejak tahun 2011. Ya, dan pelbagai pihak mereka cuba untuk mengambil tindakan ini, tapi seolah-olah seperti tiada sambutan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ada campur tangan atau hidden hand politik di dalam GISB itu. Kita boleh tengok gambar-gambar GISB bersama-sama dengan pemimpin politik kedua-dua, both sides of the divide, dua-dua. Betul. Yang dia ada bersama PMX pun ada, bersama TUN pun ada, bersama PAS pun ada dan sebagainya. Dan saya ingin melihat ini lebih kepada kes berkepentingan awam, dan adakah kerana dia besar dan kaya tidak boleh diambil? Apa pandangan Ustaz mengenainya? Dia ada dua keadaan. Pertama, GISP telah mempelajari bagaimana mereka diharamkan melalui Al-Arkam dan Rufaqa. Okey. Saya meyakini bahawa mereka mempelajari bahawa untuk survive mereka perlu ada connection politik. Dan mereka menggunakan segala kekayaan yang mereka ada, diperhambakan ahli-ahli mereka itu untuk mendapatkan, dan bahkan banyak program-program agensi-agensi kerajaan yang ditaja oleh GISB ini. Dan kita, adakah termasuk juga ada bukti menunjukkan agensi yang doktor kritik itu juga mendapat tajaan? Ada atau tidak buktinya? Tajaan itu kan, tapi mereka institusi-institusi di bawahnya diberikan sumbangan dalam bentuk tunai atau kepada rumah-rumah kebajikan mereka itu yang mungkin dianggap sebagai bantuan zakat dan juga sedekah dan juga yang lain-lain. Jadi ini berat. Kalau menyebut pada saudari Liana sebutkan berkaitan dengan tahun 2011, betul. Ia bermula bukan daripada tempat lain, daripada dalam JAKIM itu sendiri. Ada satu pasukan yang baik, yang saya pun saya dah sebut nama beliau di media sosial saya sebutkan bahawa di situ adanya seorang yang bernama Dr. Aizam Mas'ud. Dia antara leading researcher yang membongkarkan pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013. Malangnya, yang ini menjadi pertanyaan saya, beliau diubah ke bahagian halal sampai kepada hari ini. Walaupun PhD dia, kajian akademik dia adalah berkaitan dengan ajaran sesat. Apa yang didedahkan pada tahun 2012 itu? Beliau dah sebutkan dengan jelas, jangan percaya GISB. Mereka masih mengekalkan akidah dan juga pengamalan di dalam Al-Arkam. Beliau sebut secara konsisten. Dan amat malang apabila beliau ditukarkan ke bahagian. Adakah kenaikan pangkat atau sebabkan tak, benda itu pun dah ditegur kenapa perlu untuk diubahkan, kerana kepakaran beliau dalam bidang itu. Kalau kita kata, dan ini bukan semua orang boleh pergi dihantar, dan bidang kepakaran pengajian Islam ini bukan semua orang berkongsi benda yang sama. Tidak. Dan memang kepakaran dia di situ. Dan di peringkat akhir itu juga saya berkomunikasi dengan Yang Berhormat Menteri Agama, dan Menteri Agama mempercayai dan juga meyakini bahawa beliau perlu untuk dilibatkan. Dan Menteri Agama melibatkan beliau dalam proses selepas daripada polemik ini berlaku. Bermaksud apa? Memang beliau adalah watak yang tepat dan betul untuk berada di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah daripada isu kefatwaan. Apa yang ada di dalam GISB itu dan akidah-akidah yang wujud di dalam Al-Arkam itu menyamai dalam beberapa pemikiran dan akidah yang ada dalam aliran tarikat yang ada di Malaysia.
kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, pejabat mufti wilayah persekutuan telah pun menarik balik fatwa menyesatkan satu aliran tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Nazim Haqqani. Dan ada beberapa persamaan yang persis di antara apa yang diimani oleh JSB dengan hal ini, dengan Nazim Haqqani, tarikat tersebut. Maka sebab itu kalau kita lihat, sekiranya mereka cepat dan juga berkeras terhadap benda ini, dia seperti domino effect. Dia akan pergi kepada benda-benda yang lain. Contohnya, mereka mempercayai mereka itu boleh berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqazah. Yaqazah tu maksudnya by blood and flesh. Secara sedar, seperti mana saudara Liana nampak saya, beginilah mereka boleh untuk bertemu dengan Nabi. Itu kepercayaannya. Itu kepercayaan dia. Abuya atau ahli sendiri? Mereka percaya Abuya itu. Abuya boleh berjumpa dengan Nabi. Dan bahkan sebab itu kalau kita tengok dalam, bila orang jadikan ia mungkin satu benda yang lawak dan juga menghiburkan, tetapi dia ada maksud akidah. Bila dia katakan Abuya apa seorang yang teliti, PBT kan, apa Ikhwan di Putrajaya, tetapi lirik-lirik itu semuanya menganggap bahawa Abuya boleh membantu mereka walaupun Abuya dah mati, meninggal. Bayangkan, itu yang mereka percaya dan itulah yang paling berat. Cuma saya tertarik bila Ustaz atau Doktor katakan tadi daripada Al-Arkam ke Rufaqah, right? And then seterusnya disambung pula watak yang sama, kelompok yang sama. Tiadakah langsung aktiviti rehabilitasi itu kepada kelompok ini yang mereka boleh bertukar-tukar entiti tetapi membawa ajaran yang sama? Apa peranan jabatan agama di situ untuk bagi kesedaran dan rehabilitasi? Ada tak proses itu berlaku? Saya tahu dia ada satu cabaran. Pertama, apabila kita memberikan ruang orang yang nak berubah. Jadi kita tak boleh terlalu keras ataupun was-was terhadap mereka. Tapi dalam waktu yang sama juga, pihak yang menjadi mangsa, kononnya mangsa itu boleh memanfaatkan hal itu untuk menipu pihak yang berkuasa. Masih lagi mengekalkan. Namun kita pun bukan, mereka ada dalam sekelompok yang besar. Kita boleh tengok daripada kita tengok siapa yang pergi ke tempat-tempat mereka di Mekah ke, ataupun tempat lain, mereka mengagungkan gambar Asy'ari Muhammad yang mereka panggil sebagai Abuya. Itu yang saya tak faham. Kita dah ada pengalaman dengan Al-Arkam dan dia bertukar menjadi entiti, kedua-dua entiti ni. Tiada ke mana-mana daripada autoriti agama yang memantau mereka sebab ajaran sesat kan? Terus memaafkan dan terus macam kononnya mereka sudah bertaubat dan kalau dan berubah. katakan mereka menjadi hal itu secara persendirian, kita pun tidak mahu. Kita tidak masalah. Ini satu orang tu yang ingin menjadi sesat, dia duduk di rumahnya, dia tidak sebarkan, okeylah. Bukanlah kerana okey tu dibenarkan. Itu urusan dia. Kita tak masuk campur dalam urusan peribadi. Tapi tak ada kepentingan awam di situ. Tak ada kepentingan awam di situ. Tetapi bila dia melibatkan, bayangkan perumahan di kawasan Selayang. Di Rawang itu, di bawah pentadbiran ni. Bagaimana dia boleh ambil kawasan taman awam dan dia jadikan tempat kuda untuk perniagaan dia. Ya, untuk perniagaan dia. Jadi di sini itulah yang kenapa sebab saya tak boleh masuk kepada isu-isu negeri. Sebab tu saya tekankan reformasi yang perlu berlaku di dalam tubuh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan tak benar juga, yelah nanti mungkin kita akan sampai kepada tahap yang ingin mempertahankan tak ada bidang kuasa, tak ada itu, tak ada ini. Ini semua adalah satu alasan untuk melarikan diri. Cuma yelah benda ini mula-mula itu nampak kecil ya, dan bila saya pertama kali membacanya, bila dia dipampangkan dalam media sosial dan dibangkitkan oleh PUKAS, Pusat Kajian Ajaran Sesat yang selama ni kita tak pernah tahu pun ada, tiba-tiba dia meletup di situ dan ditontonkan pelbagai video yang memeranjatkan masyarakat tengok bagaimana nyanyian dibuat kepada menyembah tak tutup pun. Dan sebagai propaganda yang dibuat melalui video itu secara terang-terangan ya. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya ini teori-teori di kalangan kami lah, sebenarnya video itu ialah bukti-bukti yang ada oleh JAKIM, tetapi JAKIM tidak boleh keluarkan. Jadi mereka menggunakan platform ini untuk mengetengahkan bukti-bukti itu kepada awam supaya ada tekanan daripada orang luar untuk diambil tindakan itu. Yang itu saya boleh confirmkan bukan. JAKIM tidak ada masuk campur langsung kerana pasukan kajian itu
pergi kepada JAKIM, membentangkan kepada JAKIM, dan JAKIM, bukanlah kita kata JAKIM itu keseluruhan, tetapi pihak yang bertanggungjawab itu ataupun unit yang bertanggungjawab. Mungkin pada mereka tiada kuasa untuk berbuat apa-apa ke bagaimana? Saya suka untuk merespon ketika mana selepas saya memberikan kritikan dan beberapa pihak yang lain memberikan kritikan, keluar dalam satu program bual bicara yang dibuat yang anjurkan oleh JAKIM itu sendiri di studio mereka. Ketika kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Zaidi Ramli, penolong pengarah kanan bahagian dasar dan kemajuan Islam JAKIM, sekitar pada tarikh 25-26 September yang lalu. Beliau menjawab bila kita tegur terlalu banyak berkaitan dengan bengkel, mesyuarat dan lain-lain. Dia kata, adakah ini yang menyebabkan persepsi masyarakat bahawa JAKIM hanya menganjurkan mesyuarat, bengkel, sesi libat urus dan sebagainya, sehingga ada yang secara sinis mencadangkan JAKIM ditukarkan kepada JAKELAM. Apa pandangan Datuk? Sebenarnya manusia ni kalau dia tidak memahami dan mendalami, memang boleh bercakap apa saja. Dan Ustaz Zakaria pun orang JAKIM. Saya minta Ustaz Zakaria berlapang dada dalam hal ini. Sebab manusia tak mengetahui, bermaksud mereka boleh berkata apa saja. Tetapi kita tidak pernah lari daripada matlamat kita untuk mementas ajaran itu secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Salah itu kadang-kadang dia berkaitan dengan keselamatan. Ya. Yang ini pihak kuasa negeri pun tak ada kuasa. Walaupun ni ajaran salah, tapi dia ada berkaitan dengan penderaan kanak-kanak contoh. Itu bukan bidang kuasa Jabatan Agama. Ya. Itu ada pihak lain yang berbidang kuasa. Begitulah juga dalam premis ada PBT punya bidang kuasa. Sebab itu JAKIM berperanan menyatukan keseluruhan agensi ini, memusatkan kuasa bersama-sama untuk bertindak. Sebab itu berjaya. Sebab itu perlu pada meeting dan libat urus. Ya, mesti. Kalau tak masing-masing bawa haluan masing-masing, kita tidak akan dapat membentras sesuatu ajaran salah. Dia kata dia menyebutkan tak ada bidang kuasa dan itu orang yang mengkritik itu tak faham. Tapi dalam hal yang sama, beliau mengakui bahawa JAKIM berperanan untuk menjadi koordinator kepada semua PDRM dan yang lain. Masalahnya, kenapa tak buat begitu sejak daripada 5 tahun yang lalu? Sebab itu pada tarikh bila? 14 September, Ketua Pengarah JAKIM yang lama mengeluarkan kenyataan sebanyak 6 poin. Dan beliau mengakui hal itu berkaitan dengan isu GISBH dalam kenyataan bilangan 32 2024. Beliau mengakui dalam kenyataan itu di mana JAKIM merupakan sekretariat bagi hal ehwal Islam kebangsaan MKI. Kemudian dia akui pada bulan Februari 2019 dengan 12 mesyuarat, bengkel task force program kenegaraan telah dilaksanakan terhadap isu ini yang turut melibatkan agensi keselamatan iaitu MKN, PDRM dan Kementerian Dalam Negeri. Satu pertemuan tertutup dengan pihak GISBH telah diadakan pada bulan September 2019 melibatkan pengerusi Jawatankuasa Muzakarah MKI dan seterusnya. Kemudian Julai 2022 ada lagi mesyuarat khas bersama dengan agensi keselamatan iaitu disusuli perbincangan pada Ogos 2024 dan kemudian 22 September atas dakwaan penyelewengan akidah, sekali lagi perbincangan bersama dengan Nadi Maiz dan juga Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pada tahun 2023 Februari sekali lagi, kemudian Oktober 2023, Februari 2024. Saya ingin menyatakan kepada Datuk Zaidi Ramli dan juga kepada mereka yang ini, saya terus terang saya nak katakan di sini, kalaulah benar-benar Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan reformasi dengan menukar Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Zaidi ini tak boleh berada dalam jawatan-jawatan penting dalam JAKIM. Saya sebutkan secara tegas. Secara lantang juga. Secara lantangnya. Bayangkan, kenyataan telah pun jelas oleh Ketua Pengarah yang lama dengan menyatakan bahawa memang ada banyak bengkel dan juga mesyuarat-mesyuarat itu. Tetapi tidak langsung boleh dikesan perkara-perkara yang kita tahu sekarang walaupun kalau telah ia hanya sekadar benda pemikiran tak apa, Saudari Liana. Semalam Menteri Komunikasi yang merupakan jurucakap kepada kerajaan menyatakan lebih kurang dalam 662 anak mangsa yang berada di pusat kebajikan itu berada di safe house oleh JKM. Ia bukan diambil saja-saja, menerusi perintah mahkamah. 662 dalam serbuan yang kali pertama dilakukan oleh PDRM yang menahan ataupun yang dapat mengumpulkan sekitar dalam 400 ke 500
anak-anak kecil ini. 179 disahkan mempunyai kesan kecederaan fizikal dan mental baru dan lama. Baru dan lama. Can you imagine if we can do something since 2019? How many of them we can save earlier? Yeah. Tetapi orang-orang agama, penjawat awam sebegini, yang apabila kita memberikan teguran, kita bukan maki hamun, kita bagi teguran. Walaupun saya penjawat awam ke, ataupun saya itu adalah saya pembayar cukai. Bayangkan, ini nyawa manusia. Lebih mendukacitakan tatkala kritikan dan teguran saya itu dibuat sebahagian persatuan-persatuan yang berkaitan dengan JAKIM itu mempertahankan isu berkaitan kritikan itu, dan tidak ada satu perkataan pun mengucapkan ataupun mengulas berkaitan dengan nasib ratusan budak-budak ni. Ini anak Melayu Islam. Anak Melayu Islam. Dan kita bercakap kita perlu untuk ini adalah satu badan untuk menyelia, untuk memelihara kemurnian Islam. Islam tu tidak akan boleh bergerak melainkan ada wataknya, iaitu umat Islam itu sendiri. Sekarang inilah generasi, dan generasi itu telah berada di situ 3 hingga 4 generasi sudah. Di situ, dan mereka ada satu modus operandi yang jelas. Apa modus operandinya? Dengan mereka mesti dipisahkan. Mereka ditentukan bila untuk bersama suami isteri. Dan kemudian apabila anak itu hadir ataupun dilahirkan pada umur 1 tahun ataupun 2 tahun, dia akan dipisahkan sama sekali. Supaya apa? Anak-anak itu tidak mempunyai attachment dengan ibu bapa. Satu. Dan yang kedua, dia tidak mempunyai satu hubungan dengan keluarga-keluarga yang besar. Kalau dia larikan diri, dia tahu atuk dia mana, dia tahu nenek dia di mana, makcik, saudara dia mana, dia akan pergi dan dia akan mendapat protection daripada keluarga. Sekarang apabila dia larikan diri, siapa yang nak jaga dia? Dia tak tahu siapa. Akhirnya sehari, 2 hari, seminggu dia tak boleh nak survive, dia patah balik ke tempat tersebut. Ini satu modus operandi perhambaan moden yang sangat menakutkan. Dan doktor merasakan bukti-bukti ini, yang ialah kita pun dengar sangat terkejut sampai begitu sekali dibuat kan, hanya kerana dinamakan ekonomi Islam itu, yang nak mengembangkan ekonomi Islam. Dan bukti-bukti ini doktor rasa disampaikan kepada agensi-agensi kerajaan. Ya. Tapi tidak ada langsung ambil tindakan. Pasukan kajian itu telah pun memberitahu dan juga mengesahkan, mereka telah pun bawa benda itu. Sekurang-kurangnya kepada kepada jabatan-jabatan agama, kepada majlis-majlis agama. Dan sekiranya kalian mempunyai maklumat tersebut, sudah tentu kalau saya berada di situ, saudari Liana berada di situ, dan kalau katakan itu bukan bidang kuasa kita, dia akan menggerakkan. Logik tak kita untuk akan call? Kalau kita berada di peringkat negeri, kita akan tanya Ketua Polis Negeri. Kalau kita Majlis Agama Islam Negeri, kalau kita berada di jabatan, kita akan buat. Dan kita perlu untuk buat siasatan. Kalau katakan benda ini baru muncul seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya boleh faham. Ini dah makan bertahun. Kalau kita menarik kembali tarikh itu pada 2011, 2013, bermaksud apa? Puluhan tahun sudah. Betul. Dah 13. Tapi kenapa tidak berlaku apa-apa? Itulah kemarahan kita, rasa kekecewaan itu muncul. Dan saya tak boleh untuk selindung kemarahan saya itu. Walaupun saya sebenarnya tidaklah ada keuntungan. Untuk apa saya untung di sini? Orang maki lagi dahsyat dah. Macam-macam orang kata nak runtuhkan ekonomi Islam lah. Bahkan ada yang dan sebahagian aktivis pembangkang beberapa hari ini cuba mempertikaikan kononnya JKM itu mengambil secara tidak sah. Macam mana tak ada sah? Ia adalah arahan mahkamah. Macam mana anda boleh katakan tak sah? Doktor sangat lantang dalam mempersoalkan kewibawaan dan efisiensi JAKIM itu. Dan untuk rekod, saya juga telah mempelawa Ketua Pengarah JAKIM yang baru, Datuk Sirajuddin, untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini atau malam ini. Dan beliau mengatakan kekangan tugas tidak dapat bersama. Kita akan cuba dapatkan beliau lagi insyaAllah untuk episod-episod kedatang, bersama-sama juga dengan pasukan PDRM untuk kita bawa ke konti JPO untuk kita kupaskan lagi. Sebab saya merasakan kes ini sangat berkepentingan awam. Banyak yang diutarakan dalam media sosial dan sebagainya, lagu-lagu yang dikeluarkan dah jadi macam jenaka dan sebagainya. Tetapi secara dasarnya kita sangat-sangat terkejut daripada apa yang doktor cakapkan tentang MO mereka itu, modus operandi itu, dan apabila melibatkan keluarga dan kanak-kanak dan menjadi sebagai satu sistem
Sistem ekonomi, saya malu untuk mengatakan kalau ini betul lah apa tuduhan yang diberikan itu. Kalau nak attachkan nama sistem ekonomi Islam begini, There is saya rasa nothing to do with Islam. that's why don't use that name pada saya kan. Cuma okay, kita boleh kupas lanjut berkenaan ini. Kita dah bercakap tentang JAKIM, kita leave that be. Saya rasa dah cukup lantang di situ, dah cukup agresif dah. Kita berharap mereka juga boleh membantu lagi moving forward. Cuma daripada segi saya nak, mungkin penonton juga nak faham, sebab kita dengar bit and pieces apa yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara itu. Ada tuduhan liwat kanak-kanak, ada tuduhan kezaliman tak atas pekerja, tak bayar gaji, penghambaan moden. Sebagai seorang yang betul-betul mendalami isu ni, mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton, saya juga ingin tahu bagaimana mereka bergerak sebenarnya daripada segi ekonomi, daripada segi akidah itu, bagaimana kumpulan ini terbentuk dan terus meneruskan operasi. Kita perlu memahami dan juga mengetahui sejarah mereka. Ia bukan bermula pada tahun 2013-2014 melalui GISP. Okay. Kalau kita nak menyentuh tentang isu perusahaan, ekonomi, perniagaan, ia bukan bermula dengan GISB. Ini bermula dengan Al-Arkam. Dia menggunakan Al-Arkam. Bila orang menyatakan, untuk jatuhkan GISB ini untuk menjatuhkan ekonomi orang Islam. Tak. Kalau anda boleh untuk bersetuju Al-Arkam itu pada tahun 1994 diharamkan kerana isu agama, tak. Al-Arkam mempunyai kekuatan ekonominya tersendiri. Al-Arkam, kalau saya boleh kongsikan, ia bermula sekitar 60-an, 70-an. Asy'ari Muhammad itu sendiri mula keluar selepas dia bertanding dalam pilihan raya di bangsa, pilihan raya umum di Parlimen Bangsa pada tahun 1964 dan kalah. Dan sebab itu kita akan tengok dia bergerak dalam banyak NGO kan, termasuk dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS dia ada. Dan saya ambil maklumat itu bukan daripada mana-mana. Kita boleh tengok dalam archive di web PAS itu sendiri. Alright. Kemudian pada tahun 1987 dia mempunyai sekitar 5 hingga 6,000 keahlian. 87. Pada tahun 1994, Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama ketika itu telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai 6,000 ahli fanatik dan 15,000 simpatisan. Manakala utusan Melayu pada 4 Julai 1994 meletakkan anggaran mereka itu adalah sekitar 10,000 orang pengikut. Dengan kekuatan ekonomi dan perniagaan berapa? Mereka mempunyai ketika itu 52 kedai runcit. Mereka mempunyai 20 pasar mini, 36 kedai buku, 18 restoran makanan seluruh Malaysia dan 56 kilang perusahaan. Bayangkan ketika itu. Bermaksud ia bukan isu sekarang. Kalau anda tak setuju GISB, kenapa anda boleh setuju pada waktu Arkam diharamkan 1994? Kerana halnya sama kalau anda bercakap tentang ekonomi. Dan ketika itu juga, mereka pada tahun 1993 ada membentuk satu yang dinamakan AGC, Al-Arkam Group of Companies, melibatkan 22 anak syarikat milik ahli jemaah. Okay. Dia pergi international, mereka menubuhkan di Islamabad, Pakistan, Al-Arkam International Center, AIC. So ia bukan kecil. Dan mereka telah mengumumkan untuk menubuhkan Daulah Islamiyah, negara Islam yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Khurasan. Di situ ada. Dan kalau kita lihat daripada itu, mereka ada kekuatan. Habis 1994 diharamkan. Dan saya juga ingin menjawab kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad apabila dalam salah satu bual bicara beliau menyatakan bahawa apa yang kerajaan lakukan terhadap GISB ini adalah agak melampau dan juga berlebihan berbanding dengan apa yang dibuat terhadap Al-Arkam. Ya. Saya nak beritahu, Amnesty International melaporkan pada 2 September 1994 bahawa Asy'ari Muhammad ketika itu ditahan selepas diserahkan oleh pihak berkuasa Thailand ketika itu di bawah Internal Security Act, ISA. Dan ketika itu kita tahu bagaimana dia ditahan. Dia pertamanya Al-Arkam itu disesatkan pada 5 Ogos 1994, kemudian Aurat Muhammadah itu lebih awal 86 dan Al-Arkam itu diharamkan secara rasmi oleh kerajaan keseluruhannya pada 21 Oktober 1994. Okey, habis 1994 dan mereka agak mati dan kerajaan cuba untuk rehabilitasi mereka. Ada yang mendapat lesen untuk taksi dan sebagainya. Agak mati.
Tetapi ada satu poin yang menyebabkan mereka membentuk kekuatan sehingga ketika itu Abuya mereka atau Asy'ari Muhammad dan pemimpin-pemimpin kanan mereka itu dibuang ataupun diletakkan di kawasan sama ada di Rawang ataupun di Labuan. Sebab itu kenapa JSB itu berpusat di Rawang. Okey, kerana itulah tempat mereka bermula kembali dan tempat mereka dikurung ataupun tahanan terhad. Maka ada satu kejadian pada tahun 1998 yang menyebabkan perubahan yang mereka dah scattered. Kerana pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sebelum itu mereka telah pun menyatakan, Abuya mereka itu Asy'ari Muhammad menyatakan bahawa Mahathir Mohamad akan menyerahkan kuasa kepada Ghaffar Baba dan Ghaffar Baba akan menyerahkan kuasa kepada Asy'ari Muhammad. Itu naratifnya. Dan dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tak akan sama sekali menjadi Perdana Menteri. Selepas diharamkan 1994, tiba-tiba betul dipecat pada tahun 1998. Mereka menyatakan benar apa yang Asy'ari Muhammad ataupun Abuya sebut. Profesi itu benar. Ya. Jadi ia telah membentuk kekuatan dan membawalah kepada pembentukan Rufaqa. Dan apabila dia Rufaqa dan dia pergilah kepada JSB, ada banyaklah selepas daripada itu kematian Asy'ari Muhammad pada 13 Mei 13 Mei pada tahun 2010. Tahun 2010. Ketika itu mereka tak mempercayai bahawa Asy'ari meninggal. Mereka mempercayai bahawa dia seperti Nabi Isa diangkat ke langit dahulu. Dan dia akan bawa balik ke dunia kembali. Dan itu membawa kepada banyak perkara. Contoh, nanti modus operandi mereka kepada JSB ini. Seperti yang dibentangkan. Apa yang mereka buat adalah mereka akan mengumpulkan setiap bulan. Rumah-rumah kebajikan ini akan mendapat bantuan. Mereka berdaftar ke, tak berdaftar ke, menerima zakat ke apa. Mereka akan kumpulkan itu untuk diberikan mengikut zon kepada pihak-pihak, kepada HQ mereka. Dan dilaporkan atau dalam kajian-kajian itu adalah sekurang-kurangnya 800,000 perlu dihantar pergi ke Saudi untuk maintain mereka ada di sana. Dan mereka mempunyai sebuah banglo yang cukup besar di sana. Di Saudi. Ia bukan isu pembelian saja, Saudari Liana. Tetapi kerana banglo itu adalah banglo merupakan istana Nabi yang mana Nabi dan Abuya akan kembali ke rumah itu. Oh, tiada siapa di situ, hanya dikekalkan di situ. Kalau kita tengok dalam video itu ada dayang-dayang kata dia. Mereka dihantar ke sana untuk ni. Tetapi pada waktu ini untuk serve pimpinan lah. Pimpinan ke sana juga. Saya juga ada baca ada juga poster daripada Islah ini yang kita dapat yang mengatakan bahawa kesinambungan Al-Arkam ke JISB dibawa oleh pemandu Abuya. CEO sekarang yang mengepalai JISB itu pengerusi eksekutif ya. Okay, merupakan dia sebenarnya dia adalah pada pemandu. JISB. Dia asalnya adalah pemandu. Dia bersama dengan satu orang lagi watak yang diyakini adalah antara mastermind dia adalah isterinya Azura. Betul. Dan kalau kita lihat di situ, selepas daripada kematian Abuya mereka itu, ataupun Asy'ari Muhammad, apa yang berlaku, ia telah pergi kepada Umujah. Umujah. Betul. Ketika mana suara Asy'ari Muhammad telah pun dirosakkan ataupun tak boleh bercakap dengan baik, semuanya menjadi translatornya itu adalah Umujah. Dan kemudian kematian Umujah itu merupakan isteri dia kepada yang ketiga. Abuya, isteri ketiga. Okay. Dan kemudian bertukarlah kepada satu orang yang lain. Dan kemudian berlaku pertembungan, ada satu orang lelaki dan Umujah ini siapa yang nak menjadi ketua, nak lead kepada JSB ataupun kepada pergerakan jemaah mereka itu. Kemudian kepada satu orang yang lain, dan kemudian yang terakhir ialah Nasiruddin yang merupakan seorang bekas pemandu kepada Asy'ari Muhammad. Dan antara watak yang sangat penting itu adalah Azura itu sendiri, iaitu isterinya. Dan kita akan lihat banyak perkara yang dan penggunaan dan kalau kita lihat anak-anak ini dalam video yang kita sangat menyayat hati apabila seorang budak tu yang ditekan di bahagian dada, ada yang dirotan lepas video itu viral, bapa kepada kedua budak itu ialah sepasang anak kembar, dan ayah membuat laporan di Keluang dengan menyatakan anaknya itu telah dipisahkan daripadanya tahun 2021. Ya Allah. Dan itu dilaporkan di Keluang dan kejadian itu juga dipercayai berlaku di Keluang.
dan budak itu adalah bersama dengan pada malam serbuan 20 itu, dan tidak silap saya dia ditahan ataupun kanak-kanak itu ditahan di Puchong. Bermaksud modus operandinya sekali lagi adalah dengan memindahkan kanak-kanak itu daripada satu tempat kepada satu tempat untuk membentuk ataupun mengasaskan rumah-rumah kebajikan itu. Dan apa yang berlaku, dia pindahkan budak itu ke sana untuk satu jangka masa supaya ia dianggap sebagai legit bagi pendaftaran dengan pihak berkuasa, JKM ke dan sebagainya. Rumah baru dan sebagainya. Rumah baru. Baik, Ustaz, saya rasa kita dah bermula, memang cukup panas pelbagai isu di situ, pelbagai pendedahan juga. Cuma kalau boleh kita berginjak ke segmen kedua, segmen yang lagi dive in kepada isu tu, segmen hadam. Kita roll montage. Baik Ustaz, untuk segmen hadam ni saya rasa saya nak lebih mendalam, kita nak mendalami kes-kes yang tuduhan-tuduhan yang dibuat. Tadi Ustaz dah kupas sedikit berkenaan dengan, pada saya, kezaliman kepada kanak-kanak. Bukan saja kanak-kanak itu dipisahkan daripada keluarga dan ditanamkan mereka seolah-olah anak yatim piatu yang tiada siapa-siapa pun yang menjaga ialah penjaga kepada JISP atau rumah itu. Dan di samping itu juga persekolahan mungkin kita tahu bagaimana. Betul. Ya, dan didera juga, kalau salah sikit pun didera di rotan. Dan kalau kita boleh tayangkan juga, pesalah itu telah dihukum penjara 10 tahun, ya, mengaku bersalah dan penjara 10 tahun kerana kecederaan yang didapati kepada dua kanak-kanak kembar. Itu yang kita tahu. Ya, kita ada yang 100 lebih yang Betul. Ada luka fizikal dan mental dan sebagainya. Cuma pelbagai tuduhan yang saya sendiri baca pun, kalau jadi pada anak saya tak tahulah bagaimana. Salah satu tuduhan itu tuduhan liwat. Ya, tuduhan liwat. Dan mengatakan ialah bila baca kali pertama tu kita tak senang duduklah membaca, ya. Mengatakan bukan sahaja penjaga meliwat, tetapi kanak-kanak ini juga diajar untuk berbuat demikian kepada kanak-kanak lain, which is something that saya rasa saya hanya baca perkara-perkara ini dalam drama TV atau dokumentari di luar negara. Tak sangka ia berlaku di dalam negara juga. Dan respon daripada pemimpin JISP mengatakan, ya, memang ada kes-kes begini. Dia tak menafikan. Tetapi kenapa tiada perbincangan dibuat? Lagi satu yang kita pun jaw dropping masa tu, yang kata maknanya dia tahu tiada laporan dibuat, tapi boleh bertanya kembali kepada polis. Kita sembang dululah, kenapa tak? Jadi kita boleh tahu delusionalnya mereka ini, sampai kes melibatkan kanak-kanak sebegitu tu boleh nak bincang-bincang tepi dulu. Selain daripada kes liwat itu, saya juga tengok dalam PUKAS itu penghambaan moden, di mana pelajar-pelajar ini atau kanak-kanak ini dibawa ke kilang untuk buat mi, untuk buat roti dan sebagainya. Jadi kalau kami nak tahulah penonton, ya, kita memang tertarik bagaimana jadual harian mereka sebenarnya, budak-budak ini di pusat penjagaan itu. Adakah mereka bersekolah dan petang bekerja? Ada apa-apa yang boleh doktor kongsikan dengan kami? Sepanjang apa yang saya ketahui daripada banyak perbincangan yang lain, saya melihat, sebab saya pun tidak mengikuti satu persatu, tidak ada pendidikan yang formal. Ada agama, ada. Itu pun nanti akan mengarah kepada pengkultusan terhadap tokoh, pengkultusan terhadap pemimpin-pemimpin. Dan ajaibnya, kalau kita lihat, mereka buat rakaman terhadap ucapan-ucapan untuk memuja dan memuji. Dia akan panggil Datuk PE. Datuk PE itu maksudnya pengerusi eksekutif. Datuk PE. Datuk PE. Dan kemudian dia akan ada anak-anak keluarga kepada abuya mereka itu. Dia akan ada sebagai yang akan menggantikan sebagai abuya kedua, namanya Adib Tamimi. Yang ini pun masalah. Tamimi ni satu nama keluarga Arab. At-Tamimi. Keluarga Arab Tamimi yang terkenal sekarang ni adalah pemerintah Qatar. Betul. Pemerintah Qatar, At-Tamimi. Macam mana awak datang daripada negeri sembilan? Tiba-tiba jadi At-Tamimi. Dan dalam satu video lama puluhan tahun, Asy'ari Muhammad mengakui bahawa dia ada pakcik yang abang kepada ibunya yang berasal daripada Jawa Tengah. Kok mana Jawa tu jadi Tamimi, jadi Arab? Jadi itu adalah satu cara pengkultusan. Kerana dia ada satu darah yang mempunyai keistimewaan dalam hadis. Dan itu pun orang boleh percaya.
Yang ini dengan muka. Siapa sebenarnya Tamimi ni? Anak kepada Abuya ke? Tak. Dia letak je. Dia letakkan kepada Abuya itu sebagai pemuda Bani Tamim. PBT tu pemuda Bani Tamim. Bermaksud dia nak kata bahawa lagu tu melekat dalam kepala saya semua orang 2-3 minggu ini. Bermaksud dia nak menyatakan bahawa Asy'ari Muhammad itu sendiri adalah Bani Tamim. Sedangkan dia bukan orang Arab, dia bukan tak ada keturunan daripada negara Arab. Dia daripada Jawa. Dari Jawa ke ataupun even Malaysia itu sendiri. Jadi mereka akan mengajar terhadap satu keadaan untuk glorify, untuk mengkultuskan pemimpin-pemimpin itu. Tapi jadi mereka tak ada persekolahan secara formal. Tak ada. Okey, jadi itu diajar secara umum gitulah. Secara umumnya diajar di pusat penjagaan itu apa-apa saja. Dan pusat penjagaan itu pula dia ada sebahagian kebanyakannya yang disebutkan juga yang dikonfirmasi oleh Tan Sri IGP, dia ada beberapa tingkatan. Ada yang anak-anak yang dijaga, kemudian ada abang sekitar umur 17-18 tahun, kemudian akan dijaga pula oleh abang-abang umur 20 tahun, dan kadang-kadang ada adult dan kadang-kadang tak ada adult. Antara mereka sahaja dalam asrama tu. Sebab isunya yang terakhir adalah yang kami perlukan daripada anda adalah duit. Sebab itu mereka ada yang tak cukup nutrisi, ada yang sakit, ada yang tempat tidur yang tak terjaga. Mereka perlukan daripada kanak-kanak ini bukan saja duit. Saya tak faham daripada konteks mana dapat duit tu. Mungkin daripada tenaga buruh untuk mereka. Ada yang kata menternak pekerja dalam JISB itu. Keluarga dikahwinkan. Keluarga berkahwin bersama. Dan sampaikan salah seorang daripada pimpinan utama mereka mempunyai 34 orang anak. Ya, itu saya baca dalam surat kamu, mungkin boleh kita tayangkan juga. Dan dua daripadanya sahaja yang dia kenal. 32 yang lain dia tidak kenal. Berbeza isteri, saya percaya. Ya. Bermaksud memang caranya itu adalah isu adalah nak kata penggunaan menternak itu tak salah. Memang dia gunakan, dan budak-budak itu dapat melalui bantuan-bantuan sama ada daripada agensi kerajaan, seolah seperti anak yatim. Dan orang Malaysia kita ini sangat pemurah. Zakat kita beri. Saya ada jumpa kawan saya, satu orang yang dermawan, hartawan juga. Ketika dia bertanya di satu negeri, boleh tak doktor tengok ada tak senarai untuk pusat-pusat kebajikan yang memang diyakini mempunyai kaitan dengan JISP. Saya rujuk kepada pasukan kajian, saya bertanya dan dipanggil saksi, dan saksi mengesahkan ni. Saya tunjukkan pada kawan saya dan dia kata separuh daripadanya Ana pernah hantar secara bulanan dengan jumlah yang banyak. Dia terkejut. Jadi kita pun tak tahu, sebab itu adalah mungkin urusan dia punya sedekah peribadi, dia bagi apa semua kan. Tapi dia terkejut dan memang itu disahkan oleh saksi. Ini adalah tempat-tempat yang pernah dia duduk sebagai kawasan-kawasan rumah kebajikan yang dipindah-pindahkan itu. Jadi ada berapa negeri yang telah memfatwakan bahawa JISP ini sudah memang sesat, bermula dengan Perlis, Selangor, Johor, dan Pahang juga ada. Dan ini negeri di pantai barat. Yang bermula dan juga utara lah, kerana kita ada Dr. Maza di situ. Saya cuma nak faham daripada segi fatwa. Memang fatwa itu mengatakan ini ajaran sesat kerana saya percaya ia mendewakan atau mengangkat terlampau sangat menjadi kultus itu, mengangkat pemimpin itu. Tetapi ada juga yang mempertahankan JISB ni daripada segi akidah. Ya, dari segi akidah yang mengatakan bahawa mungkin kes ini kes terpencil, dan bukan sahaja daripada aspek mempertahankan itu. Saya tengok juga dipolitikkan juga. Ada setengah orang politik, let's just be frank with it, yang atra pejuang Melayu atau pejuang terpaling beragama, terpaling Melayu ini masih lagi mempertahankan JISB walaupun telah difatwakan oleh kebajikan negeri sebagai haram atau bahkan sesat. Bahkan ada sebahagian di kalangan kumpulan pengamal undang-undang yang ingin mencabar. Ya, saya baca baru-baru saya tak pasti ketika kanak-kanak itu diseksa, ketika kanak-kanak itu berada dalam ruang perhampaan. Kalian di mana? Ketika mana pihak kerajaan melalui IJKM mendapatkan perintah mahkamah, bukan pergi suka-suka hati untuk merampas. Kalian bangkit untuk melawan hal tersebut. Di mana hati nurani yang ada? Cuma adakah doktor, saya tak tahulah kalau kita, sebab JISB tu besar kan,
adakah ada kemungkinan bahawa setengah GISP tu okey? Memang anak-anaknya mereka jaga, ibu bapanya memang berada dalam kelompok yang tak ada masalah. Tapi ada setengah juga yang betul-betul macam ada kes-kes begini, dan ada kemungkinan tak kita ni merangkumkan yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah dan seolah-olah dia generalization saja. Yang tak bermasalah itu apabila melibatkan keluarga pimpinan. Yang mempunyai jalur keluarga dengan Asy'ari Muhammad ataupun yang lain-lain. Itu tidak termasuk dalam kultus yang dihambakan. Dia sama, akidah dia apa sama, tapi dia tidak. Itulah kumpulan yang naik kuda. Itulah kumpulan yang akan naik caravan. Tapi kanak-kanak yang akan pergi ke Saudi. Yang itu yang lain yang majoriti daripadanya berada dalam sistem-sistem sebegitu. Baik, jadi saya nak mendalami lagi fatwa yang diberi oleh negeri itu. Bila dikatakan ajaran sesat, apa lagi perkara-perkara yang doktor tahu yang mengatakan bahawa GISP ni memang membawa ajaran agama Islam yang tersesat itu? Pertama, apabila dia bercakap, kita tidak katakan untuk dia kata dirikan salat 5 waktu, dah tentu dia akan dirikan. Kita tak kata itu sesat. Tetapi apabila mereka melakukan hal-hal yang seterusnya, bila nak minta pertolongan daripada Allah itu, mereka akan tanya kepada Abu Ya. Mereka akan menyebut nama Abu Ya. Selit di dalam doa itu. Ya, betul. Itulah yang itu yang dimasukkan dengan aurat Muhammadiyah. Aurat itu datang pada wirid. Wirid itulah zikir. Aurat itu jamak plural dia. Jadi aurat Muhammadiyah itu ada beberapa yang lain dan dimasukkan dengan unsur-unsur sedemikian. Bahkan dalam pembentangan di dalam fatwa dan juga pasukan kajian, sehingga kepada isu berkaitan dengan cerai. Isu berkaitan dengan cerai itu sehingga tidak ada limit. Kahwin cerai. Ya. Contoh dia antara fatwa yang ataupun hukum hakam yang mereka sebahagian yang diamalkan di dalam dia, kalau yang ini yang dibentangkan kepada kami, kalau dia bercerai dalam waktu iddah, dia rujuk dalam waktu iddah, cerai tadi tidak dikira. Termasuk dia fresh balik lah. Dia tak dikira begitu. Dan sebab itu juga pertanyaan yang muncul ditanya kepada mereka berkaitan dengan apa? Dengan isu salat Jumaat. Kan ditanya dalam PC. Dan ini semua adalah perkara yang muncul banyak, dan termasuk hal-hal yang isu-isu yang lain, pendewaan, pengkultusan ini. Jadi yang asasnya yang menjadi isu itu boleh untuk diangkat kerana kezaliman dan jenayah. Tapi bila tentang agama, kenapa ia penting? Hal ini tak boleh nak dipisahkan kerana mereka menganggap apa sahaja yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Kalau dahulu Abu Ya mereka, sekarang mereka merasakan bahawa pengerusi eksekutif itu mewarisi kuasa itu. Dan apa saja yang dicakap daripadanya adalah satu arahan yang mesti untuk ditaati. Yang terus patuh dan wala'. Maka isu berkaitan dengan ekonomi ini tak ada kaitan dengan Islam sama sekali, kerana ia memperhambakan. Takkan itu yang dianggap. Kalau disebutkan tadi kumpulan-kumpulan ultra, saya pun tak tahu. Dia dengan sewenang-wenangnya, dengan bukti dan juga saksi-saksi hidup yang pernah berada di situ. Mereka dikahwinkan sesama mereka, dan bahkan kadang-kadang ada yang menyebutkan, saya ingat sahabat saya Ustaz Syihabuddin pun ada dalam podcast harian dia, kan ada yang tampil menyatakan mereka hidup macam mana, kadang-kadang yang itu kahwin cerai ini di sana, bahkan amat dibimbangi, termasuk di antara adik-beradik pun ada berkahwin juga. Ada juga tuduhan yang mengatakan pernikahan juga tidak didaftarkan, dan kanak-kanak ini juga tidak didaftarkan surat beranak dan sebagainya. Dan kalau didaftarkan pun dia terpaksa untuk mendaftarkan atas nama Abdullah, ya? Sebab dia katakan perkahwinan itu secara dalaman, tidak melibatkan kepada Majlis Jabatan Agama. Jadi ia dikira sebagai tidak berdaftar. Untuk pergi mendaftarkan ke JPN perlu ada surat perkahwinan, pernikahan itu. Jadi menyebabkan masalah banyak yang timbul. Adakah dalam bukti-bukti yang ada, saya baca jugalah, kita pun suka nak membaca dalam internet dan juga di media arus perdana, ada yang mengatakan kuku dan rambut dan sebagainya disimpan, apa yang ketika Abu Ya meninggal itu diambil dan dijadikan air, dimasukkan dalam resepi mereka. Adakah bukti-bukti itu nyata yang di dalam serbuan pertama oleh PDRM, benda-benda itu dirampas? Memang ada.
PDRM memang merampas. Ada PDRM, ada merampas. Dan itu digunakan bagi mendapatkan berkat. Saya, to be honest lah Ustaz, saya dulu pergi juga restoran-restoran mereka ini. Saya ingat saya di Berjaya dan suami kata JISB ni is very good economy Islam, kita support, kita makan. Ya Allah, masa tu saya kata sedap makanan dia, tapi bila dah tahu perkara-perkara ini saya macam kadang tu tak tahulah, kita anggap je lah bersangka baik dia tak dan letaklah dalam kajian fully. itu, dalam kajian itu sebahagian daripada yang didapati oleh para pengkaji, barangan-barangan yang dihantar untuk makanan, gula, beras dan bahan-bahan yang lain itu dihantar ke rumah-rumah kebajikan. Yang didermakan itu. Dan didermakan. Diambil untuk restoran itu. Saya pun baca sekali. Dihantar sampai ke Jadi sana. daripada segi ekonomi Islam lah, versi yang dipertahankan ini ya, yang saya nampak seolah-olah ekonomi Islam yang diangkat ini, kalau betul tuduhan-tuduhan dan bukti yang ada, dalam bisnes ni dia ada dua je yang masalahnya. Satu, modal untuk pekerja. Satu lagi, modal untuk bahan. Jadi kalau pekerja ni tidak dibayar gaji ke WSP, itu saya pun boleh jadi jutawan. Betul. Dan boleh berkembang di serata dunia kerana dua modal ini yang menjadi, saya pun overhead dia untuk overhead pun orang tanggung. Modal pun kadang tu modal mungkin mereka ambil daripada rumah kebajikan dan sumbangan-sumbangan daripada awam itu dijadikan modal. Dan lebih besar, yang lebih menakutkan di situ, Lembaga Zakat Selangor mengesahkan bahawa tiada pembayaran zakat langsung. Tapi saya ada baca juga yang kata JISB lah, saya baca kedua-dua nak tengok apa belasannya juga mengatakan, ada yang mengatakan mereka bayar, ada bukti mereka bayar, tapi Zakat Selangor kata tak bayar. Jadi bagaimana pandangan? Zakat Selangor adalah tu badan otoriti. Kalau kata betul mereka membayar, mereka perlu yang buktikan yang mereka bayar. Mereka bayar. Oh, cuma dia kata dia bayar pembayaran zakat tu boleh dibuat sendiri tanpa melalui yang mereka bayar dengan asnaf dan sebagainya. Yang ini adalah badan berdaftar atau syarikat, kan? Itu satu. Okeylah. Apa yang dikatakan oleh HDN? Yalah. Langsung tak bayar cukai. Jadi bagaimana yang anda berkata ini adalah ekonomi Islam? Ini juga tidak bertanggungjawab kepada negara, tidak membayar HDN. Dan yang amat menakutkan juga, kita ni yang seciput je lah yang bayar cukai pendapatan lain ni pun, kalau terlewat, kalau tersilap, kena kejar. Yang ini dah berpuluh tahun. Yang ini pun jadi, kita pun persoalan juga. Seluas mana capaian JSB ni, kita pun menjadi takut. Betul. Apa yang sedang berlaku. Dan question mark di situ apabila dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin politik, sesetengah pemimpin politik. Dan kita juga tertanya-tanya, adakah ini perlindungan yang dapat berpuluh tahun disebabkan tangan-tangan gaib itu. Dan kalau kita tengok dalam salah satu dari Mahkamah Buruh, yang mana salah seorang daripadanya hadir untuk menuntut hak dia, telah pun bekerja bertahun-tahun, tidak dibayar gaji, tidak dibayar EPF, SOKSO dan sebagainya. Bila dibawa, dan saya melihat kepada perbincangan di kalangan rakan-rakan undang-undang yang bentangkan kepada saya dalam kes tersebut yang terlibat, dia menyatakan kes itu memang tidak ada meritnya di peringkat awal. Dan bila ditanya, dan dia layak untuk mendapat ratusan ribu pampasan yang akan diberikan oleh pihak Mahkamah Buruh. Mahkamah Buruh boleh arahkan. Tetapi tiada surat lantikan, tiada perjanjian agreement di antara dia sebagai pekerja. Tetapi kenapa dia boleh menang? Dengan jumlah yang dibenarkan oleh mahkamah ketika itu sekitar berapa puluh ribu sahaja. Sebab apa? Satu sekeping surat, iaitu surat PKP. Pergerakan PKP. Ketika itulah yang dia mengesahkan bahawa nak bergerak mestilah ada surat daripada majikan. Itulah yang menyelamatkan dia, membuktikan dia adalah pekerja, tetapi oleh kerana tiada dokumen sokongan daripada pelantikan, daripada agreement, maka itu semua tidak dapat dituntut secara keseluruhan. Dan saya merasakan daripada segi struktur organisasi ini, mereka tahu undang-undang. Tahu. Ya, kerana mereka kalau boleh bergerak sampai ke luar negara, maknanya mereka tahu bagaimana nak bypass setengah perkara. Sebagai contohnya cukai tak bayar tu. Must be something. Kita ada baca yang mereka
tunjuk seolah-olah mereka rugi dan keluarkan duit supaya alternative accountant. Kan bagaimanalah boleh di-bake akaun tersebut sampai tidak boleh bayar. Dan bila pekerja sendiri tidak diberi perjanjian pekerjaan itu, maka seolah bukan mereka tidak tahu, tapi mereka tahu bahawa smart enough untuk mengelak undang-undang itu dan pekerja ini dianiaya. Saya juga, kalau kita boleh berubah sedikit kalau kita bandingkan, Doktor, kita juga melihat perbandingan dengan kultus-kultus luar negara yang menunggang agama, bukan agama Islam, juga ada dalam Kristian, Hindu dan sebagainya. Memang kultus ini MO-nya sama. MO-nya sama, berdasarkan ketaksuban kepada pemimpin dan pengikut itu menjadi hamba. Tetapi itu juga satu corak yang paling pasti dalam mana-mana kultus penunggang agama ini juga, ialah pemimpin itu daripada segi kekayaan itu, status mereka tinggi dan menggunakan kekayaan ini untuk mengangkat status hidup mereka. Rumah besar, kereta mahal, banyak isteri. Itu tapi dekat JISB ni semua orang pun banyak isteri kan. Jadi begitu. Saya rasa mengenai JISB ni saya tengok juga sebegitu juga coraknya. Pandangan Ustaz. Sebab itu apabila kita tengok sebahagian pihak yang mempertahankan, kita kena faham ini bukan kali pertama. Bukan kita tidak pernah ada contoh-contoh sebelum-sebelum daripada ini. Bukan sahaja di dalam negara, di luar negara banyak. Betul. Di US sehingga kan apa yang ada di GISB ini adalah benda yang lebih kecil. Kalau di sebahagian pergerakan Kristian dengan bukan kereta, dia ada private jet satu ataupun dua. Betul. Lebih besar daripada itu. Di Korea pun kita pernah tengok, di Jepun kita pernah pun tengok benda-benda yang sama. Jadi dan mereka gunakan secara yang sama perhambaan. Dan bahkan kepada sebahagian tu, kalau di sini mungkin dia kata 4 isteri, tetapi cerai dan tak cerai dan kemudian kahwin semula, kadang-kadang sampai lebih daripada kawasan itu, semua pernah menjadi isteri dia hanya untuk bersama dan untuk perhubungan itu sahaja. Jadi apabila seakan-akan benda ni kalau kerajaan buat, saya yakin semua yang berada dalam unsur kerajaan itu berfikir dan mereka tahu apa consequences kalau membuat pertuduhan ataupun membuat pendakwaan secara tanpa ada bukti. Dan ia bukan melibatkan satu dua, dan begitu ramai budak-budak yang terlibat, begitu banyak saksi yang ada. Dan amat menduka citakan kalau ada orang boleh menjadi suara dan juru cakap mereka. Dan kadang-kadang saya jam bila lepas daripada apa yang berlaku, dan saya pun rasa okeylah, PDRM sedang menjalankan tugas dan ada banyak benda-benda yang lain. Kita pun diam. Tapi ketika mana kita diam, itu muncul suara-suara ini. Dia mempertahankan, menjustifikasikan. Contohnya mereka itu ditahan tanpa sebarang lunas undang-undang yang betul. Tidak, bukan itu sahaja. Berapa banyak kes yang telah pun jatuh hukum kerana mereka mengaku. Kan? Betul. Jadi dukung penjara sudah. Dah jatuh hukum. Tapi masih mereka mengatakan itu kes terpencil. Hanya 1-2 orang saja. Cuma sekarang saya rasa daripada segi aspek pemahaman masyarakat, bukan yang membela ini, yang pada saya yang membaca secara segar. Bila dah ada fatwa demi fatwa mengeluarkan yang sesat dari satu negeri ke satu negeri itu, dan boleh buka mata, memang betul ada buktinya, memang betul ada penyelewengan di situ. Dan sekarang polis juga bertindak ke atas pemimpin-pemimpin JISB ini. Kita harapkan lebih banyak bukti dikeluarkan dan meneruskan kepada pendakwaan. Cuma daripada segi, saya nak fahamlah sebab doktor dalam kelompok agamawan, kalau boleh saya katakan begitu, mungkinkah akan ada fatwa kebangsaan itu? Sebab kita tengok berapa negeri je yang keluarkan. Ada negeri sekarang ni pun macam seolah-olah mempertahankan, kalau kita tengok daripada ada setengah parti politik seolah-olah mengatakan satu ini benda menjadi yang saya dimangsakan JISB ni. Saya mungkin akan sebut dan akan menjadi kontroversi jugalah kan. Tak apa, kita boleh viralkan kontroversi ini. Saya ingin bertanya, kenapa Jabatan Mufti Wilayah tidak lagi bersuara dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan JISB? Padahal dia pernah keluar untuk tarikat yang sebelum itu. Kalau kita lihat, kalau semak di media sosial mereka, mereka menyebutkan secara umum berkaitan dengan ajaran sesat itu pada 1 Oktober. Kita berada pada 10. Selepas beberapa minggu,
tidak bersuara langsung berkaitan dengan JISB ini secara hukum. Secara hukum di wilayah. Hari ini kita berada pada 10 Oktober pada hari ini. Sibuk mufti wilayah berkaitan dengan isu RUU mufti wilayah. Untuk menakrifkan ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Tapi isu ini isu lebih besar berkaitan dengan nyawa umat Islam. Saya pun tertanya. Dan kanak-kanak Dan lagi. kanak-kanak umat Islam ni. Mereka ni bukan anak-anak, inilah generasi akan datang umat Islam. Tapi doktor rasakan adakah akan ada fatwa kebangsaan nanti? Saya fikir dengan isu ni? fatwa kebangsaan itu ialah dia akan lebih rumit kerana ia melibatkan kepada banyak peringkat. Dia akan ada jawatan-jawatan kuasa dia begitu banyak, birokrasi begitu banyak. Sehinggalah ia mesti dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang akan bersidang saya kira 23 dan 24 Oktober ini. Bulan ini 23 dan 24. Saya tidak tahu sama ada salah satu daripadanya adalah agenda tersebut untuk mengesahkan fatwa itu. Cuma fatwa kebangsaan ini dia tidak mempunyai kekuatan di peringkat negeri. Negeri perlu buat sendiri. Bukan fatwa kebangsaan, tetapi yang perlu adalah fatwa negeri, fatwa wilayah persekutuan itu perlu untuk dikeluarkan. Saya pun pelik kenapa tidak ada lagi rasmi. Mungkin saya terlepas pandang. Tapi setakat semakkan saya tadi ada satu pada 10 Oktober. Tajuknya adalah berkaitan dengan ajaran sesat. Namun tidak secara khusus untuk membincangkan tentang JISB. Dan di Selangor pun laju disebabkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor yang kerana bertitahnya dan juga murkanya baginda, kecewanya baginda terhadap hal tersebut. Apa implikasi bila telah difatwakan haram? Mereka perlu menutup premis dan menutup. Pertama, apa-apa amalan berkaitan agama bagi mereka itu adalah perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Ialah setelah boleh difatwakan, kalau ia menjadi undang-undang, dia perlu digazetkan. Dia perlu diwartakan di Dewan Undangan Negeri. Tetapi kalau daripada itu hal itulah di bawah negeri. Fatwa dan juga agama di bawah negeri. Dan PBT, pihak berkuasa tempatan itu juga di bawah negeri. Kalau hal katakan di Selangor, kemurkaan itu datang daripada baginda Tuanku Sultan dan wujudnya hal itu fatwa secara rasmi, kerajaan negeri juga patut untuk mengikutilah, untuk ikut apa yang telah pun di situ dan memantau sama ada membatalkan pelesenan. Sebab yang penting itu adalah PBT. Kerana yang untuk mendapatkan pelesenan tempat dan sebagainya itu adalah PBT. Tetapi ada beza akidah dan perniagaan itu. Kalau difatwakan haram akidah, adakah juga bermaksud perniagaan itu juga haram? Sebab itu apabila fatwa itu keluar, dia pergi kepada JISB. JISB itulah entiti perniagaan. Itu. Dan mereka tak gunakan entiti keagamaan kerana dia tahu. Kata saya katakan, dia belajar daripada dahulu. Dia tak gunakan nama Arkam. Dia namakan Rufaqa Corporation dan kemudian JISB Sendian Berhad. Tapi itulah menjadi rumah dia, host dia untuk melakukan ajaran-ajaran tersebut. Okey Ustaz, alhamdulillah untuk segmen kedua ni banyak yang saya juga tahu, berkembang minda kita. Aku tidak kita hanya baca-baca sahaja. Jadi kita boleh teruskan dengan segmen ketiga, segmen cadang kita, room montage. Baik Ustaz, untuk segmen terakhir ni kita dah dengar tadi Ustaz kupas peranan JAKIM daripada segmen pertama, dan terus lagi kita luaskan lagi fahaman kita mengenai modus operandi JISB tu. Untuk segmen yang terakhir ni, kalau boleh kita juga nak tahu apa sebenarnya lepas ni, what's next for JISB. Saya tahu ada kes-kes di mahkamah yang line up-nya sudah ada untuk pertuduh dan sebagainya, dan masih lagi ada pemimpin yang masih dalam tahanan polis, dipanjangkan reman dan sebagainya. Daripada segi akidah itu telah dibuat fatwa-fatwa tertentu. Jadi cadangan Ustaz sendiri, what's next untuk memastikan JISB ini betul-betul terhapus, jangan lagi berkembang? JISB ni hanyalah perkara yang muncul di permukaan. Kita perlu tahu apakah masalah yang mengakar. Kalau katakan masalah yang sebenar yang mengakar itu tidak diberikan ubat, tidak diperbaiki, dia akan ada JISB yang kedua, JISB yang ketiga dengan watak, dengan nama, dengan modus operandi yang berbeza tapi hampir sama.
ia perlu ada yang pertama cadangan saya sebelum kita pergilah kepada JSB yang lainnya. Sebab itu saya konsisten menyatakan tentang reformasi institusi. Reformasi institusi agama. Ia tak boleh dengan orang agama duduk di situ. Anda berbeza untuk menjadi seorang pegawai pertanian dengan pegawai agama. Kerana pegawai agama adalah around the clock. Orang beragama setiap masa. Bukan berbeza dengan pejabatan pertanian ke atau di Kementerian Kewangan ke. Beza benda tersebut. Maka ketika mana anda mendapat jawatan itu, bila satu ketua agensi itu datang, dia kata tak semua apa saya boleh buat. Anda berada di jawatan itu dengan Jusabi, Jusae. Bahkan pernah di ketua pengarah JAKIM itu mencapai kepada turus 3. Anda bukan dibayar dengan gaji 48. Anda bukan dibayar gaji dengan 52. Anda perlu tahu akan ada hari itu adalah tanggungjawab yang besar. Maka perkara yang pertama adalah reformasi institusi yang telah pun diterjemahkan dengan tindakan yang cepat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ke atas JAKIM. Itu satu. Kemudian bagaimana JAKIM? Kenapa saya sebut JAKIM? Ialah kalau saya nak sebut JAKIM, saya tidak ada ruang kuasa untuk memberikan pandangan di sana. Dan bayangkan kepada JAKIM itu dan kepada pejabat mufti wilayah itu sendiri. Saya lihat terlalu apa yang sedang berlaku, apa yang dikira-kirakan pun saya tidak faham. Bayangkan di situ, dan ada pula lah beberapa pegawai-pegawai termasuk yang saya sebutkan hari itu. Dulu saya kalau katakan dipanggil begini saya akan sebutlah. Kalau untuk tulis pun saya tak mau panjang-panjangkan. Macam kenyataan sebagai satu orang penolong pengarah kanan itu tadi, Datuk Zaidi Ramli itu boleh untuk melarikan diri dan memberikan alasan tanpa rasa malu. Itu 600 nyawa. Dan anda kata kami ni bukan ada kuasa, kami ni ada begini. Takkan anda tak ada rasa empati terhadap apa yang berlaku kepada nyawa 600 lebih kanak-kanak Muslim ini? Bukan saja dia, ibu bapa dia, keluarga dia, abang-abang dia, kakak mereka dan keluarga semuanya. Reformasi institusi. Anda sebenarnya untuk apa? Di situ untuk, dan bahkan JAKIM itu minggu hadapan kita akan lihat lagi bajet 2025. Diminta lebih pada 1 bilion tambahan. Saya ingat ada orang yang mempertahankan bila saya kritik dan dia katakan apa kaitan dengan JAKIM. Saya tak katakan dengan bilion-bilion peruntukan. Dia kata itu adalah untuk bayaran kafar apa semua. Kenapa kerajaan meletakkan jumlah itu, pemberian kafar di negeri-negeri, untuk ustaz-ustaz, imam-imam di masjid-masjid di negeri-negeri diberikan di bawah JAKIM, untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya jabatan ini. Kementerian Keuangan boleh untuk meneruskan pembayaran itu daripada MOF pergi ke Majlis Agama Islam Negeri. Kalau sekolah-sekolah itu boleh melalui Kementerian Pendidikan. Ataupun terus kepada Majlis Agama Islam Negeri, kerana itu di bawah Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Tapi kenapa dipakingkan ataupun diletakkan di bawah JAKIM? Untuk menunjukkan anda ini punya fungsi. Tapi bukan kerana yang itu duit kami untuk buat benda lain, bukan. Takkan itu alasan anda. Sebab itu penting kepada reformasi ini. Dan kenapa penting juga? Kerana dia mempunyai kuasa koordinator. Menjadi sekretariat kepada MKI. Itu bidang kuasanya yang ada. Itu bidang kuasa yang ada. Kalau JAKIM panggil kepada PDRM, sudah tentu PDRM akan datang. Kalau JAKIM panggil JKM, sudah tentu mereka akan datang. Adakah ada bahagian di dalam JAKIM itu khusus untuk penyelewengan akidah? Ada. Memang ada di bawah. Ada di bawah bahagian penyelidikan. Dia ada tiga TKP itu. Ada TKP operasi, ada TKP penyelidikan dasar dan sebagainya. Ada di bawahnya adalah penyelidikan. Dan penyelidikan itu ada di bawahnya cawangan akidah. Adakah doktor mengatakan daripada segi reformasi itu, ya, JAKIM, adakah mereka perlu ada kuasa penguatkuasaan untuk membuatkan reformasi, mengambil tindakan terhadap kes-kes kalau penyelenggaraan katakan akidah? JAKIM itu dalam keadaan sekarang, lebih bahaya kalau dia ada kuasa. Lebih bahaya. Lebih baik ia dipisahkan. Jangan bagi. Tapi itu kalau alasan yang digunakan kerana mereka tidak ada kuasa penguasaan. Kalau tak ada kuasa sekalipun, untuk koordinat pun mereka gagal. Sebab dirujuk kepada mereka dan telah dirujuk bukan setahun, lebih daripada 3-4 tahun dah. Bayangkan. Sebab itu saya selalu ingatkan supaya orang yang tidak mempunyai kemampuan, tak ada kompetensi ini, jangan diberikan bidang kuasa yang cukup besar. Bagi anda kompeten dahulu,
baru diberikan kuasa. bidang-bidang kuasa itu. Ustaz, bercakap tentang 600 lebih kanak-kanak, harapan dan cadangan Ustaz mengenai mereka. Mereka ni ialah traumatik ya, daripada kecil duduk dalam kultus begitu, tak tahu mak ayah, tak ada pendidikan formal, diajar versi Islam yang dikuasai oleh pemimpin. Apa harapan doktor terhadap mereka? Pertama, apabila JSB ini kita sebutkan tadilah sedikit sebelum saya jawab itu, JSB ini perlu untuk dinoktahkan. Okey, kita tak perlu untuk nak hidupkan dia balik kerana ia adalah kesinambungan daripada Arkam dan Rufaqa. Dan bagaimana nak perbetulkan? Ada banyak. Kalau katakan anak-anak ini dia memerlukan kepada agensi yang berbagai, pendidikan, bagaimana nak meletakkannya. Kerana kita tahu nanti ada isu undang-undang. Kalau mak ayah tak benarkan dan kita nak letakkan rehabilitasi, boleh ke menggunakan lagi arahan mahkamah ke macam mana. Tetapi kerajaan perlu ada satu plan yang khusus, jangan mengulangi kesilapan yang lalu. Alright, macam mana untuk Arkam dan sebagainya. Jadi yang ini perlu melibatkan banyak pihak. Saya mengharapkan anak-anak ini dapat dikembalikan, mempunyai kehidupan kanak-kanak dia, dibawa kepada sekolah yang tepat. Kalau kata mudahnya itu kerana bidang kuasanya adalah sekolah-sekolah kebangsaan yang kita telah tentukan di mana untuk dipantau dengan baik. Dan banyak kerjanya. Dan banyak kerja. Dan kami pun, dan perlu dibuat walaupun banyak kerja. ia perlu dibuat. Itu tanggungjawab negara. Kerana negara melalui beberapa agensi itu telah neglect benda tersebut sekian lama dan negara perlu bertanggungjawab. Soalan terakhir Ustaz, kalau boleh, bagi mereka yang di luar sana yang masih lagi skeptikal tentang isu JISB ni, walaupun dah ada fatwa, walaupun dah ada kes di mahkamah, walaupun telah dijatuhkan hukuman, pesanan Ustaz kepada mereka mengenai kes JISB. Mereka ini adalah anak-anak dan juga bukan sahaja kanak-kanak itu, tetapi keluarga besar kepada JISB itu adalah mereka yang menjadi mangsa. Silalah punyai hati dan perasaan. Apabila perkara ini didedahkan, ialah didedahkan untuk kebaikan mereka. Kami tidak mendapat apa-apa kelebihan daripada itu. Kami pun tidak ada kaitan kerana itu tidak terlibat dalam negeri-negeri. Kalau katakan saya di Perlis itu tidak. Maka takutlah Allah Ta'ala. Ini bayangkan, untuk kerana kita menyebabkan seseorang itu mati ataupun hidup, ada benda yang ditetapkan dalam Al-Quran. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kita yang menjadi jurucakap mempertahankan sehingga dia merosakkan masa depan nyawa kanak-kanak ini. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah, siapa yang membunuh satu nyawa ataupun melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka dia seperti membunuh keseluruhan kemanusiaan. Hanya kerana senyawa. Ini melibatkan ratusan. Dan anda mencari sebab-sebab yang sangat lemah, sangat tak masuk akal. Untuk apa? Untuk mempertahankan mereka. Ia telah dibuktikan melalui mahkamah. Ia telah dibuktikan melalui agensi keselamatan. Ia telah dibuktikan melalui titah tuanku-tuanku sultan-sultan yang ada. Ia telah dibuktikan melalui fatwa. Tiba-tiba semua yang ini bersepakat, yang ini adalah benar, ada kemungkinan runtuh ekonomi Islam lagi. Tak ada ekonomi Islam yang anda katakan. Bukan ekonomi Islam begini. Ini adalah ekonomi perhambaan, lebih teruk daripada sosialis, lebih teruk daripada komunis. Kerana menggunakan agama. Komunis itu ialah dia paksa dengan ideologi ini. Yang ni adalah menggunakan agama, menggunakan nama Allah, nama Rasul, wali-wali yang palsu yang dia katakan itu. Bayangkan di mana hati nurani dan perasaan mereka-mereka ini untuk kanak-kanak tersebut dan mangsa-mangsa yang ada. Dan wanita-wanita yang vulnerable tu. Bayangkan dikahwini dan kemudian dipaksa, dipukul, diseksa secara mental dan fizikal. Apa semua ini? Takkan itu kalian mengatakan bahawa perlu dipertahankan kerana ini adalah ekonomi Islam? Itu sahaja yang kalian fikir. Bagaimana tentang akidahnya? Bagaimana tentang masa depan anak-anak kecil? Bagaimana nasib orang-orang yang dizalimi? Ini semua perlu untuk difikirkan. Kita tak boleh nak paksa mereka percaya apa yang kita kata. Tetapi bukti itu telah dibuka seluas-luasnya. Dan itu adalah perkara yang telah pun disahkan oleh pihak berkuasa.
Terima kasih Ustaz. Saya kira banyak yang kita dapat pada episod kali ini berkenaan dengan polemik GISP. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Abu Hafiz Salihuddin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Quran dan Sunnah UIE kerana bersama-sama dengan kita. Dia juga merupakan antara susuk tubuh yang sangat lantang menyuarakan isu ini. Saya rasa masyarakat perlu menghargai pengorbanan walaupun dicerca, walaupun dikritik left, right and center oleh mereka-mereka yang tidak bersetuju, tapi beliau masih lagi lantang bersuara. Terima kasih Dr. Unsung Heroes kita. Jadi untuk episod-episod akan datang kita akan cuba lagi membawa isu ini sebab saya rasa isu ini akan terus diperkatakan dengan pelbagai kes yang akan dibawa ke mahkamah. Kita akan cuba bawa juga wakil ahli bekas GISB. Kita cuba dapatkan hari ini ada 2 sepatutnya datang tetapi mereka masih lagi gentar. Kita akan cuba pujuk juga lagi dan juga insyaAllah kita akan dapatkan wakil daripada PDRM sendiri. Terima kasih sama-sama, Doktor atas kunjungan ke Konti Jumpa. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Daripada saya Lana Marzuki dan silakan Doktor. Saya Abu Hafiz Salihuddin. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.